Baiklah, tiba masanya sekarang untuk Ya. wawancara pertama kita pada kali ini berkenaan dengan segmen Negara Pintar Terhubung, Security Email. Dua narasumber kita bawakan di studio pada kali ini hadir di sebelah kiri saya. Ingin memperkenalkan ni Mahira. Ya. Kita ada Yang Mulia Tuan Muhammad Hakim bin Haji Bakri, merupakan Ketua Pejabat Keselamatan Maklumat dan juga Pegawai Operasi Kanan Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi pertama sekali kami di Rampai Pagi berbesar hati menerima kedatangan kedua-dua narasumber kita di Rampai Pagi pada kali ini. Dengan tajuk security email ni, mungkin dapat ditanyakanlah sebagai pembuka wawancara kita, apa sebenarnya perancangan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan pada masa ini mengenai dengan sistem perkhidmatan email kerajaan ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk permulaan ada baiknya saya kenalkan dulu. Perkenalkan dulu sistem perkhidmatan email kerajaan ini adalah merupakan salah satu perkhidmatan guna sama utama yang disediakan oleh pihak Pusat Kebangsaan Kerajaan ataupun agensi. Dan untuk makluman bersama, agensi telah pun mula menggunakan sistem email yang baru bermula 7 Julai yang lalu. Ini adalah merupakan satu inisiatif daripada pihak agensi untuk menaik taraf lagi perkhidmatan email tersebut, sejajar dengan komitmen pihak agensi untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien dan terutama sekali juga untuk mengurangkan ancaman serangan cyber. Sehingga hari ini ingin dikongsikan, alhamdulillah jumlah pengguna email kerajaan adalah seramai 31,199 pengguna. Ini merangkumi pegawai dan warga perkhidmatan awam. Dalam hal ini ingin dikongsikan dan diingatkan kepada para pengguna email kerajaan ini untuk sentiasa lebih berwaspada dan lebih peka akan isu-isu ancaman serangan cyber bagi bersama-sama menangani ancaman yang semakin meningkat yang pada masa ini. Jadi itulah dikongsikan berkenaan dengan perancangan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan pada masa ini berkenaan dengan sistem perkhidmatan email kerajaan. Iya, jadi untuk seterusnya mungkin Tuan boleh menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan spam dan juga phishing ini. Okey, spam, terima kasih. Spam ini biasanya berkaitan juga dengan junk mail ataupun email yang diterima sememangnya tidak diinginilah oleh para pengguna ataupun dihantar tanpa izin oleh penghantar ini kepada penerima, yang sememangnya para penerima ini tidak meminta pun untuk menerima email tersebut. Dan kebiasaannya pada lazimnya email tersebut dihantar dalam kuantiti yang begitu banyak yang boleh memanjiri mailbox para pengguna. Dan juga pada kebiasaannya ia mengandungi pelbagai jenis iklan yang menawarkan produk atau tawaran perkhidmatan ataupun servis-servis, dan selalunya mengandungi pautan ke laman sesawang yang boleh mendatangkan bahaya yang ancaman serangan cyber. Kebiasaan memang tidak relevan lah kepada para pengguna email ini. Kemudian jika perkara ini dibiarkan, ianya akan memenuhi mailbox para pengguna ini dan akan menyukarkan para pengguna untuk mendapatkan email-email yang sah ataupun yang penting. Dan ini akan menjejaskan kerja-kerja harian dan juga secara keseluruhannya akan menjejaskan pengoperasian email ini, sistem email serta perkhidmatan email daripada pihak agensi. Kemudian bagi phishing, ini memang satu ancaman yang memang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan maklumat sensitif daripada pengguna dan ataupun maklumat yang peribadi daripada pengguna. Biasanya penghantar penjenayah cyber, kita panggil penjenayah cyber, akan menghantar satu email yang benar-benar menyerupai email yang sah dan untuk mendapatkan dan memperdayakan para penerima. Seperti contoh dalam konteks ini bagi pihak kerajaan, mungkin ada yang menyerupai satu email daripada sesuatu jabatan. Mungkin mengatakan dan meminta sekian-sekian informasi atau maklumat daripada penerima tersebut untuk mendapatkan maklumat tersebut, dan akhirnya akan menyalahgunakan sekiranya penerima
memberikan informasi-informasi yang diingini tersebut. Jadi itu sebenarnya phishing, phishing dan itu juga yang dinamakan spam. Sebelum ini saya ada dengar terma voice phishing. Adakah ia sama atau? Ya, so dalam konteks ini tadi, phishing yang saya terangkan ini dalam bentuk email. Phishing juga sama, modus operandi sama, motif yang sama, tapi yang menggunakan biasanya telefon, voice. Macam skema yang masa ni lah Yes, juga kadang-kadang. macam itulah dia menggunakan membuat panggilan kepada mangsa-mangsa, kemudian mengatakan ianya dari sekian-sekian jabatan, buat penyamaran dan akan bertanya, meminta maklumat-maklumat. Dan kemudian kalau mangsa yang terpedaya memberikan maklumat-maklumat tersebut akan disalahgunakanlah, dan terjadinya pencurian identiti dalam hal ini. Okey, penjelasan yang cukup baik. Di sini kita dapat melihat berkenaan dengan spam dan phishing, di mana spam ini selalunya kalau email ia banyak dan penerimanya indah maupun menerima sebenarnya, tapi ia dapat menjejaskan email-email sah yang lain dan email-email yang penting yang lain juga. Tapi mungkin dapat ditanyakan Juni Tuan, apa sebenarnya kesan yang boleh diakibatkan oleh spam dan phishing ini? Okey, terdapat berbagai macam kesan daripada spam dan juga phishing ini. Pertama, ia boleh menjejaskan pengoperasian email. Kemudian, kerana apabila pengguna menerima terlalu banyak email-email yang tidak sepatutnya, tidak relevan ini, ianya akan memenuhi mailbox dan kemudian akan menjejaskan pengoperasian dan serta perkhidmatan email kerajaan tersebut. Kemudian juga jikalau dari segi phishing, ianya boleh terjadinya pencurian identiti. Jadi pencurian identiti ini seperti yang saya maklumkan tadi kan, kalau sudah mangsa-mangsa mengungsikan maklumat-maklumat tersebut, jadinya penjenayah cyber ini akan mempunyai akses ataupun boleh menyamar sebagai para mangsa tersebut dan akan menyamar serta menggunakan identiti mangsa untuk membuat apa jua transaksi yang sepatutnya hanya boleh dilakukan oleh mangsa-mangsa tersebut. Kemudian juga ancaman keselamatan data dan maklumat. Ini merupakan satu ancaman yang paling yang besar daripada pihak agensi. Kerana apabila terjadinya insiden serangan cyber yang melibatkan perkara ini, memandangkan pengguna-pengguna ini adalah merupakan pegawai atau warga perkhidmatan awam yang memang tentunya operasi harian mengendalikan data-data kerajaan, dan apabila terjadinya insiden serangan cyber ini akan terjadinya kebocoran maklumat ataupun perkara-perkara yang sensitif yang tidak sepatutnya, dan ini boleh menjejaskan keselamatan negara secara keseluruhannya. Ya, Alhamdulillah. Jadi telah kita ketahui tadi kesan yang boleh diakibatkan oleh spam dan juga phishing ini. Jadi masih lagi kita ni bersama dengan Tuan Muhammad Hakim. Mungkin dapat dikongsikan apakah itu isu security email yang lain yang boleh mungkin dapat dijelaskan. Okey. Terima kasih. Terdapat bermacam-macam lagi isu security email yang lain, seperti penyebaran yang kita gelar malware ataupun mengeksploitasi kelemahan sistem yang ada dan sebagainya. Tetapi ingin saya ambil peluang pada hari ini untuk mengetengahkan satu ancaman yang paling membimbangkan dalam isu security email ini adalah kecoyan pengguna sendiri. Walaupun kita ini mempunyai sistem yang canggih atau apa, tapi kecoyan pengguna ini adalah merupakan satu ancaman yang paling sukar untuk dibendung. Betul. Berdasarkan apa laporan-laporan review yang pihak agensi lakukan atas laporan-laporan yang diterima dan juga pengauditan sistem email selama ini, majoriti menunjukkan kecoyan pengguna menyumbang kepada insiden terjadinya insiden keselamatan. Ini termasuk penggunaan kata laluan yang lemah, mendedahkan atau mengungsikan kata laluan dan tidak meneliti email yang diterima dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada sebab-sebab terjadinya serangan insiden cyber yang ancaman yang paling sukar dibendung.
Jadi itulah ya di antara langkah-langkah keselamatan email. Ya itu memang ancaman yang sukar dibendung. Oleh itu dalam hal ini pihak agensi ingin menekankan kepada pengguna perkhidmatan email kerajaan ini untuk sentiasa peka seperti yang saya maklumkan tadi dan waspada dalam menggunakan perkhidmatan tersebut. Antara langkah-langkah yang perlu diambil termasuk penggunaan kata laluan yang kuat dan unik. Jangan biasakan menggunakan kata laluan yang mudah diteka seperti nama, tarikh lahir, kalau yang nama kekasih atau apa. Dan kan kebiasaannya orang kita ini mudah mengungsikan di sosial media nama-nama atau tarikh lahir. Dan ini boleh dijadikan sebagai info-info yang berguna bagi penjenayah cyber. Kemudian periksa email-email yang terima ini dengan teliti. Jangan mudah membuka pautan yang ada, menekankan pautan-pautan yang ada. Pastikan dulu sumber-sumber email yang diterima itu daripada sumber yang dikenali. Jangan hanya kerana pengguna menerima sebagai contoh dan menerima email mengatakan Auda memenangi sekian-sekian hadiah. Kemudian tanpa berfikir terus saja menekan pautan dan memberikan informasi yang dipinta tu. Jadi ini merupakan satu isu yang besar. Kemudian biasakan untuk menukar kata laluan. Jangan menggunakan kata laluan yang sama untuk tempoh yang terlalu lama. Tukar kata laluan itu secara berkala. Kemudian jika para pengguna merasakan ada orang mengetahui kata laluan tersebut, tukar terus. Tukar dengan serta-merta. Kemudian juga yang penting gunakan alat peranti dan perisian yang dikemas kini ya. Ini juga pengguna perlu juga memastikan alat peranti dan perisian yang digunakan itu yang sentiasa dikemas kini. Termasuk ianya dipastikan untuk mempunyai antivirus atau yang endpoint protection untuk sebagai perlindungan pertama daripada penyebaran malware atau virus. Ini yang selalunya dijadikan alat atau teknik untuk mengambil informasi-informasi daripada alat peranti pengguna. Okey, jadi kalau kita imbas kembali perkongsian Tuan sendiri yang agak padat rasanya ya, tapi sangat informatif. Isu security email ini adalah berkenaan juga dengan kecuaian pengguna ini sendiri. Di mana kita kalau membuat password ataupun kata laluan, kita ni pilih yang mudah-mudah saja, macam nama, tarikh lahir dan sebagainya. Tapi mungkin di antara cara lain juga untuk meningkatkan keselamatan security email itu adalah dengan jangan pakai password yang orang kita ni senang, mudah diteka, dan kalau kita ni rasa ada yang tahu, cepat-cepat kita tukar. Kerana itulah mungkin kita dapat lihat peningkatan jenayah cyber yang ada di negara ini. Kita ni lihat dengan spam, dengan phishing, dengan scammer dan sebagainya. Jadi bagaimana ni Tuan kalau sekiranya kami ada aduan jenayah cyber, apa yang harus kami lakukan? Okey. Jika terdapat ancaman serangan cyber ataupun mengesyaki ada terdapatnya serangan cyber ni, pengguna terutama sekali bagi warga perkhidmatan awam yang menggunakan perkhidmatan email kerajaan ini boleh menghubungi terus pihak agensi melalui helpdesk yang memang beroperasi selama 24 jam. Ini boleh dibuat melalui email helpdesk@egc.gov.bn ataupun boleh juga membuat melalui talian telefon 242 4959 atau 242 6742 atau 242 4955 dengan extensionnya 303. Kemudian sekiranya para pengguna yang daripada kementerian atau jabatan-jabatan yang kurang pasti untuk menghubungi siapa, boleh menghubungi terus Pusat Teknologi Maklumat Jabatan atau Kementerian masing-masing. Kemudian Pusat Teknologi Maklumat ini yang akan memanjangkan perkara ini kepada Pejabat Keselamatan Maklumat pihak agensi untuk tindakan selanjutnya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita akan beralih kepada Tuan Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, merupakan pegawai operasi kanan. Jadi mungkin dari pihak Cyber Security Brunei menerangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan email ini, dan ini bukan untuk pengguna email kerajaan saja tapi bagi orang awam secara menyeluruh ni Tuan, silakan. Okey, terima kasih.
Terlebih dahulu, pihak Cybersecurity Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei dan pihak agensi ke atas jemputan wawancara pada pagi ini. Okay. Pertama sekali, guna kata laluan yang kuat dan selamat. Amalan terbaik bagi kata laluan yang kuat dan selamat adalah menggunakan kombinasi daripada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol dan kalau seboleh-sebolehnya lebih daripada 10 aksar ataupun 10 karakter. Seterusnya, hindari menggunakan kata-kata atau frasa yang mudah diteka seperti yang dinyatakan tadi. Dan elakkan menggunakan kata laluan yang mengandungi maklumat peribadi dan mudah diteka seperti nama, tarikh lahir dan sebagainya. Dan juga amalan terbaik ialah untuk menukar kata laluan sekurang-kurangnya 3 atau 6 bulan sekali. Dan jangan sekali-sekali mengongsikan kata laluan AUDA dengan sesiapa pun. Seboleh-bolehnya gunakan fast phrase sebagai alternatif bagi kata laluan. Fast phrase biasanya lebih panjang dan terdiri pada urutan perkataan atau ayat dan menjadi kompleks kerana panjangnya, di mana ia menjadikannya lebih selamat daripada berbagai bentuk dan jenis serangan cyber. Seterusnya, kemaskini perisian. Perisian yang tidak dikemaskini ataupun outdated akan terdedah kepada beberapa serangan ataupun ancaman cyber. Mengemaskini perisian adalah penting kerana ia akan memastikan sistem AUDA berfungsi secara lebih efektif dari segi security, functionality, compatibility dan juga performance. Dan ketiga, pasang endpoint protection. Kemaskini perisian antivirus secara kerap untuk mengesan dan mengalih keluar virus yang boleh menjejaskan keselamatan email AUDA. Guna perisian antivirus yang sah untuk melindungi komputer AUDA daripada serangan virus ataupun malware. Dan jangan sesekali membuka lampiran ataupun attachment pautan yang mencurigakan, terutama sekali melalui email daripada seseorang yang AUDA tidak kenali. Menggunakan email encryption, di mana pengguna enkripsi email adalah penting untuk melindungi privasi dan keselamatan maklumat peribadi AUDA semasa menghantar email. Encryption juga dapat melindungi dan memastikan kandungan email AUDA daripada dipintas atau penyeorang intercepted dan dibaca oleh orang lain. Dalam arti kata lain, email tersebut hanya dapat diterima dan dibaca dan dibuka oleh si penerima dan tidak dapat diubah suai. Ini dapat membantu untuk mencegah orang lain daripada membaca email atau mengakses maklumat di dalamnya. Selain itu juga, penggunaan enkripsi email juga penting untuk memastikan bahawa email AUDA tidak diubah suai semasa dihantar melalui internet. Secara ringkasnya, penggunaan enkripsi email akan mengekalkan integriti sesuatu data ataupun maklumat. Enkripsi memastikan bahawa email anda dikirim dalam bentuk yang sama seperti yang AUDA tulis dan tidak diubah suai oleh pihak yang berkenaan semasa proses penghantaran. Okey. Dikongsikan juga beberapa enkripsi email yang menawarkan secara percuma menggunakan open source tool seperti OpenPGP dan sebagainya. Okey, jadi kita sudah pun mengongsikan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana langkah-langkah keselamatan email yang dapat dipraktikkan. Jadi di antara yang telah dikongsikan adalah untuk menggunakan kata laluan yang kuat dan selamat. Betul. Sebenarnya. Memang agak sama dengan apa yang kita bincangkan sebelum tadi. Betul. Harapnya kita ni jangan memakai tarikh lahir atau nama kekasih atau mungkin perkenalan. Betul-betul. Jadi di sana mungkin itu adalah salah satu cara untuk kita ni meningkatkan lagi keselamatan security email yang ada. Tapi ada juga yang dinamakan termanya multi-factor authentication. Jadi mungkin dapat tuan terangkan apa itu sebenarnya? Okey, terima kasih. Pengesahan dua faktor atau multi-factor authentication ialah mengaktifkan pengesahan dua faktor untuk menambahkan lagi lapisan keselamatan akaun ke akaun AUDA lah tuan. Ini dapat membantu menambahkan lapisan keselamatan ke atas akaun email AUDA dengan meminta AUDA untuk memasukkan kod yang dikirimkan sama ada melalui SMS ataupun aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator dan sebagainya. Seterusnya, lindungi maklumat peribadi terutama sekali dengan serangan dan ancaman phishing seperti yang diterangkan tadi oleh Tuan Hakim. Phishing adalah salah satu teknik penipuan yang biasanya dilakukan melalui email ataupun web palsu untuk mencuri informasi maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor kredit kad ataupun maklumat kewangan. Teknik ini sering digunakan oleh penjenayah cyber untuk mendapatkan akses ke akaun dan informasi penting AUDA. Dan sentiasa berwaspada dengan serangan phishing dan hindari menekan sesuatu pautan terutama sekali dari pengirim yang mencurigakan atau tidak dikenali. Seterusnya, fikir sebelum klik. Ini terjadi terutama sekali email yang mengandungi lampiran ataupun attachment yang mencurigakan. Jika seseorang membuka lampiran tersebut, ini
dapat memberikan peluang kepada penjenayah cyber untuk menyebarkan malware ataupun virus dan seterusnya memberikan akses kepada komputer Auda. Dan yang terakhir sekali, sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah cyber, terutama sekali apabila maklumat sulit ataupun maklumat peribadi diberikan kepada orang yang tidak dikenali. Sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan cyber kerana ianya akan sentiasa berubah dari masa ke semasa. Okey. Jadi itulah di antara yang dikongsikan oleh Yang Mulia Penyiaran Muhammad Farid Suhusni bin Penyiaran Aziz sebentar tadi. Dan sekarang mungkin dapat kita ni tanya, bagaimana sekiranya ada insiden keselamatan cyber? Bagaimana ingin membuat aduannya? Terima kasih Puan Nadira. Pihak JNC tadi sudah menerangkan cara-cara bagaimana warga perkhidmatan awam membuat aduan jika berlaku sebarang ancaman siber. Berikut pula dikongsikan cara bagi orang awam melaporkan jika sekiranya terjadi ancaman cyber, iaitu habis kita boleh menghubungi melalui email kepada reporting@bruset.org.bn ataupun talian hotline 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam. Talian WhatsApp iaitu 7170766, dan untuk maklumat lebih lanjut orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Dan maklumat lebih lanjut juga mengenai pembelian cyber, scam dan sebagainya boleh didapati di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info. Alhamdulillah. Jadi itulah yang telah pun dikongsikan bersama dengan kedua narasumber kita, Yang Mulia Tuan Muhammad Hakim bin Najib Bakri dan juga Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Suhusni bin Pengiran Aziz. Jadi banyak informasi dan maklumat baru kita dipelajari hari ini, cara-cara meningkatkan security email itu sendiri. Iya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bersama lagi ya Tuan, dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi